Bicara rentas parti kembali lagi untuk siri kali ini, kami memberi fokus berkenaan dengan pembangunan wilayah. Apabila kita sebut berkenaan dengan wilayah ini, kita tidak boleh asing Lembah Kelang, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Tetapi pada masa sama, negeri-negeri di sekelilingnya itu juga penting untuk kita lihat pembangunan di negeri sekelilingnya itu dalam mengarus perdanakan sesebuah wilayah. Tetapi kalau kita lihat di Kuala Lumpur ini banyak sebenarnya isu-isu yang perlu diberi tumpuan menjelang pembentangan bajet 2023 pada 7 Oktober ini. Dan sudah tentu dua individu penting, individu yang akan berdebat di Dewan Rakyat nanti sehinggalah parlimen dibubarkan. Kita tidak tahu bila itu persoalannya, tetapi sebelum itu, selepas saja pembentangan bajet, kita akan menyaksikan ahli-ahli Dewan Rakyat akan mula membahaskan di peringkat dasar dan juga jawatankuasa. Dua individu bersama dengan saya pada ketika ini, YB Fahmi Fazil yang merupakan ahli Parlimen Lembah Pantai dan juga YB Datuk Rosman Isli, ahli Parlimen Labuan. Terima kasih kedua-dua panel yang sudi bersama dengan saya hari ini. Saya terus saja kepada YB Fahmi terlebih dahulu. Isu pembangunan di wilayah terutama di Kuala Lumpur ini, kita bercakap berkenaan dengan individu miskin bandar, pembangunan wilayah, cerita banjir, banyak sebenarnya. Apa fokus tumpuan yang patut diberikan kerajaan dalam bajet 2023, YB Fahmi? Ya, baik. Terima kasih. Antara perkara utama kalau kita lihat di kawasan Lembah Kelang, khususnya Kuala Lumpur, berkisar isu satu, pembangunan mampan yang terkawal. Dua adalah isu perumahan. Tiga adalah isu pengangkutan. Dan semestinya kita tak boleh lari daripada perbincangan menyentuh isu banjir dan tanah runtuh. Jadi ini antara perkara-perkara yang dari segi fizikal, saya rasa menjadi tumpuan ramai ahli parlimen di wilayah Persatuan Kuala Lumpur. Ya, mungkin YB Datuk Rosman ada pandangan melihat kepada Labuan kerana ianya berkait rapat juga pembangunan di negeri Sabah sebagai contoh, Datuk. Okey, Labuan ni wilayah persekutuan yang berada di Sabah region lah, kita boleh katakan itu, ataupun Borneo region. Tapi pada masa yang sama, Labuan ni juga dilihat sebagai urban lah ataupun suburban. Memang kita ada kampung, ada 26 kampung yang karakter dia memang kampung macam kampung lah. Tetapi kita punya isu banyak juga berkaitan dengan isu kemiskinan bandar seperti Kuala Lumpur lah. Dan Labuan ini kita tahu dah 8 tahun kadar pengangguran yang tertinggi dalam Malaysia. Dan isu ekonomi ini pun bukan sahaja selepas pandemik COVID datang. Sebelum tu, beberapa tahun sebelum tu, kita juga berhadapan dengan kejatuhan sektor minyak dan gas, dan kita punya ekonomi juga banyak bergantung pada minyak dan gas selain daripada beberapa industri-industri lain. Jadi memang kita sudah mula melihat kualiti kehidupan rakyat tu merosot lah. Dah lah Labuan ni dia punya income, average income dia, kalau 3 wilayah ni yang paling rendah ni sebenarnya. Saya nak bawa perbincangan kepada isu miskin bandar seperti YB Rosman juga sebutkan di kawasan Lembah Pantai, kawasan YB Fahmi juga banyak PPR di dalam parlimen tersebut. YB Fahmi, bercakap soal miskin bandar ini, apakah bentuk penyelesaian terbaik yang kita lihat? Kerana COVID-19 telah pun meninggalkan impak yang cukup besar dalam kehidupan rakyat, terutama dalam isu inflasi pada ketika ini. YB Fahmi melihat kepada bajet 2023 ini. Ya, banyak daripada persoalan di kalangan pakar ekonomi berkisar soal bila diberikan cash transfer ataupun bantuan, subsidi dan sebagainya, adakah ia tuju ke sasar, kumpulan sasar yang tepat, dan apakah pekali ataupun kesan, impak bantuan yang diberikan. Adakah dia hanya bantu setakat sehari, seminggu, sebulan, ataupun adakah ia benar-benar boleh mampu keluarkan kumpulan miskin bandar daripada kemiskinan itu. Sebagai ahli parlimen, saya lihat di Lembah Pantai ada kawasan Universiti Melaya, dan saya berusaha bersama-sama dengan pakar ekonomi di Universiti Melaya untuk meneliti soalan ini, khususnya konsep sustainable social mobility, mobility sosial yang mampan. Kalau kita nak bantu orang, bukan setakat masukkan mereka ke rumah PPR, tapi PPR itu adalah sebahagian daripada ekosistem untuk menaikkan martabat, mengeluarkan rakyat daripada tahap kemiskinan ke
ke tahap yang lebih baik. Isu sekarang, dasar bagi rumah PPR sebagai contoh. Kalau dulu, masa dimulakan, PPR itu mungkin kita duduk 7 tahun, 8 tahun sebelum kita perlu pindah keluar. Tapi sekarang ni ramai yang telah beli unit-unit PPR mengakibatkan kekurangan jumlah unit PPR dan ini meninggalkan kesan secara keseluruhan kepada ekosistem itu. Dalam konteks mobility sosial yang mapan, dia adalah memastikan keluarga-keluarga yang paling berpotensi untuk keluar daripada kemiskinan diberi bantuan bukan sekadar cash transfer tapi peluang, akses sama ada kepada modal ataupun kepada bantuan-bantuan yang lebih sustainable dan akhirnya kita akan dapat keluarkan mereka. Saya dah mula secara kecil-kecilan eksperimen-eksperimen seperti ini melibatkan mungkin 5-6 keluarga, tapi untuk berjaya dilakukan dengan lebih berkesan, sebenarnya bajet memainkan peranan yang penting, Kementerian Keuangan mainkan peranan yang penting dan kementerian-kementerian perlu mengubah pemahaman mereka tentang pertama data. Kalau kita lihat masalah yang paling besar hadapi oleh pelbagai agensi ialah apa yang kita boleh sebut sebagai kemiskinan data. Mereka tak share data antara agensi dan akhirnya mengakibatkan data ini terpaksa replicate. Siap satu buat tapi dia tak nak kongsi dengan yang lain. Jadi ramai yang telah menyatakan kumpulan ni, keluarga ni dah pernah dapat bantuan tapi ada keluarga yang langsung tak dapat bantuan. Ada agensi seperti Pekeso telah memulakan jaringan tapi saya lihat belum dikembang luaskan. Datuk Rosman, kalau dalam program Niaga Awan ni sebagai contoh, saya ada menemu bual pensyarah Universiti UiTM di Sabah sendiri melihat kepada dari segi kalau kita lihat kos kehidupan, Datuk juga akui kosnya seolah-olah harga, kalau kita lihat harga daging tempatan sebagai contoh, seolah-olah di Sabah itu dan juga di Labuan ataupun di Sabah itu tidak mempunyai ladang ternakan daging lembu, begitu mahal harganya jika dibandingkan dengan harga di Semenanjung. Itulah gambaran yang boleh kita berikan. Seolah-olah ianya satu, bila kita sebut wilayah ini, satu wilayah yang cukup berbeza dengan kehidupan di Semenanjung ini. Menangani isu inflasi, kemiskinan bandar, bagaimana bajet 2023 dapat membantu? Memang harga di Labuan lebih mahal sebenarnya daripada Kota Kinabalu ataupun Sabah, dan Sabah lebih mahal dari Semenanjung. Kalau kita bercakap pasal harga ayam tadi, di Semenanjung kita ada ceiling dikatakan around RM9 lebih, dah tinggi daripada dulu. Sebenarnya kita dah lama pun bayar lebih daripada RM9 ceiling yang dikatakan sekarang. Dan banyak lagi lah, bukan itu saja, malah kalau di Labuan supply pun kita menjadi masalah sebab banyak barang yang kita perlukan datang daripada Sabah dan Sabah melihat Labuan ni macam ekspor. Time mereka mempunyai supply yang kurang, maka kota ekspor itu dikurangkan. Itu satu isu lah yang membuatkan Labuan ni macam tak juga di Sabah, tak juga tetapi banyak bergantung dengan Sabah. Tetapi balik kepada isu harga mahal di Malaysia Timur lah bandingkan dengan Semenanjung. Saya lihat ini adalah ada benda yang fundamental yang kena betulkan. Ini benda yang long term lah. Tetapi kalau kita tak betulkan, maka kita tidak akan dapat membolehkan ekonomi di Malaysia Timur ni ataupun di Borneo State ni akan mencapai potensinya, dan ini akan merugikan negara juga. Kita kena sedar dia Malaysia ni Semenanjung, satu keping, dan Sabah Sarawak. Kalau tentera dia panggil wilayah 1, wilayah 2. Tetapi kita tidak plan dia punya ekonomi ataupun terutamanya logistik lah yang reflect bahawa dia ada 2 keping, almost macam 2 negara yang berasingan. Jadi logistik itulah yang kos tu yang membuatkan semua harga di Semenanjung dengan di Sabah Sarawak, dia selalu harga Sabah Sarawak jadi mahal. Jadi saya lihat yang pentingnya sekarang kita kerajaan kena mula melihat kalau macam kita ada Pelabuhan Kelang sebagai hub, dia mesti ada satu hub, yang lain spoke punya
ports lah supaya kita ada economy scale sebab ya ditumpukan di hub itu. Dan kalau hub dia di Semenanjung adalah di Port Klang, kita mesti ada satu hub di Sabah dan Sarawak. Tapi Sabah dan Sarawak semua macam spoke saja. Ataupun dua-dua negeri ni mahu negeri mereka yang menjadi hub. Sabah nak Sepanggar, lepas tu Sarawak nak mungkin Bintulu. Jadi lama-lama tak ada cukup volume. Jadi kita kena mula betulkan perkara ini. Okey, kita bercakap berkenaan dengan logistik, infrastruktur. Kuala Lumpur kita tak boleh lari daripada isu banjir, banjir kilat terutamanya. Kedua, di Labuan juga kita tak boleh lari daripada isu bagaimana pembangunan di Sabah itu akan memberi impak kepada pembangunan di Sabah itu memberi impak kepada pembangunan di Labuan, infrastrukturnya itu, keyakinan pelabur, banyak lagi persoalan-persoalan. Bicara rentas parti, kita berhenti rehat seketika, kita bersambung selepas ini. Bicara rentas parti, bertemu kembali, kita melihat kepada pembangunan wilayah secara holistik, menangani isu kemiskinan bandar, infrastruktur dan sebagainya. Seperti saya katakan tadi, saya nak terus sahaja bersama dengan YB Fahmi. Isu berkenaan dengan banjir kilat, infrastruktur di wilayah terutama di Kuala Lumpur ini sering menjadi persoalan. YB serta rakan-rakan ahli parlimen yang lain di Lembah Kelang terutamanya telah pun bersama dengan YB Menteri Datuk Seri Syahidan turun padang melihat isu tempatan banjir dan sebagainya. Apa lagi yang boleh dilakukan? Apa lagi yang perlu diletakkan dalam bajet 2023 menangani isu infrastruktur di Kuala Lumpur ini? Ya, saya jangkakan sebenarnya banyak lagi yang masih perlu dilakukan. Pada antara bulan Disember 2021 dan hingga ke hari ini, sebagai contoh, di lembah pantai sahaja, selain daripada banjir kilat dan banjir yang berlaku, kita juga alami masalah tanah runtuh. Dan tanah runtuh ini ada 24 di lembah pantai dan lebih 150 di seluruh Kuala Lumpur, yang mana dalam status ada yang dah siap dibaiki, ada yang masih belum dibaiki. Jadi kita lihat masalahnya bukan sekadar tahap kebersihan saliran longkang-longkang, tapi juga tahap penyelenggaraan bagi saliran-saliran ini. Banyak kawasan di Kuala Lumpur mungkin saliran-salirannya telah dibina sekitar tahun 50-an, 60-an. Maka banyak daripada saliran yang runtuh pada bulan Disember yang lalu di lembah pantai contohnya, disiap mungkin 30-40 tahun yang lalu. Jadi saya lihat ada bajet yang perlu disediakan untuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur melihat semula semua saliran-saliran dan upgrade, baik pulih, tambah baik yang sedia ada. Dan saya lihat ada jabatan khusus yang dalam parlimen saya dah bangkitkan, iaitu Jabatan Kejuruteraan Awam dan Saliran di BKL, yang perlu diberikan bajet yang lebih banyak, sebab cuba bayangkan kalau satu tanah runtuh, kos bergantung kepada keadaannya, mungkin dalam 150,000, 200,000. Kalau ada 150 kawasan tanah runtuh yang skalanya daripada yang kecil ke yang besar, berapakah jumlah yang diperlukan? Itulah sebabnya saya berpandangan dari buat pilihan raya, bajet 1 bilion yang diperuntukkan untuk SPR itu gunakan sekarang untuk siap siagakan kawasan-kawasan daripada berlaku banjir kilat ataupun tanah runtuh. Itulah yang kita perlukan. Malah saya lihat perlu disediakan tabung khusus untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Kalau kita bercakap berkenaan dengan sediakan longkang sebelum hujan dan sebagainya, betul waktu pejabat kami di tengah Kota Raya Kuala Lumpur juga ada waktu yang kami tak boleh nak keluar daripada pejabat. Nasib baik pejabat waktu itu di Bukit Kewangan yang memang nama bukit, tetapi di bawahnya itu Jalan Tun Perak, di sekitar Dang Wangi dan sebagainya dah pun dinaiki air kalau hujan lebat. Cukuplah sekejam 2 jam dah memang naik air. Tetapi bercakap soal infrastruktur ni juga, saya nak bawa perbincangan ke Labuan.
Sudah tentu kalau saya sebagai pelabur, saya nak tengok bagaimana pembangunan infrastruktur di situ, di negeri sekeliling, maksudnya dalam konteks Labuan di Sabah. Infrastruktur amat memainkan peranan yang penting, nak meyakinkan pelabur, nak spend duit, nak melabur dan juga nak membuka peluang pekerjaan berkualiti tinggi kepada penduduknya, meningkatkan pendapatan per kapita. Pandangan Datuk melihat kepada isu infrastruktur yang perlu dijadikan fokus dalam bajet 2023 terutama di negeri Sabah untuk menerima tempiasnya di Labuan sendiri, Datuk? Okey, dia infrastruktur di Sabah tu memang jauh lebih ketinggalan lah dibandingkan dengan Semenanjung. Tetapi sebenarnya saya fokus Labuan lah sikit. Labuan sendiri pun sebenarnya infrastruktur pun banyak yang perlu diselenggara, diganti dan dipertambahbaikan. Kalau tidak memang pelabur takkan pilih Labuan sebagai destinasi dia lah. Sabah jauh lagi lah. Labuan tu dilihat jauh ke depan dibandingkan dengan banyak tempat di Sabah. Sekarang ini pun di Labuan, ini isu yang saya kena sebut lah. Kita punya pipe pengedaran air. Ini benda asas ni, supply of water kan. Kita mempunyai 160 kilometer yang sudah usang. Setiap minggu 2-3 kali notis bekalan air akan dikeluarkan dan apabila dia boleh pecah pada bila-bila masa. Dan apabila dia pecah ataupun bocor, tekanan akan turun dan apabila tekanan turun, dia akan memakan masa untuk membaiki dan selepas baik dan dia akan memakan masa juga untuk tekanan itu naik balik. Dan ini berlaku sepanjang masa dan dia akan berlaku lama lagi bertahun-tahun. Bayangkanlah macam mana pelabur nak datang ke Labuan. Di Sabah, banyak tempat tak ada air pun. Memang tak ada air. Di seberang saja. Kita daripada Labuan, kita seberang, naik feri seberang. Di seberang tu kita ambil air dari sana lah, dari Beaufort. Mereka baru tanam paip dan sebagainya. Rupa-rupanya mereka ni, dia ambil air minum daripada tangki statik yang diletak di masjid ataupun di mana-mana tempat awam. Kalau nak air minum dah kena pergi ambil dari sana. Air mandi tu diorang kena tak ada air hujan. Jadi memang teruklah, kita punya infrastruktur memang terlalu kurang, terlalu jauh daripada cukup. Jadi memang pelabur ni dia kena buat business decision. Dia nak pelaburan dia tu akan memberi pulangan yang berbaloi dan dia ada pilihan pun. Dia akan pilih yang mana yang akan memberikan ekosistem yang terbaik supaya mereka dapat pulangan yang cepat. Malah bukan sahaja di antara Labuan dengan Kulim Bandar Baru, dengan Pasir Gudang, dengan Bangi dan Shah Alam di antara perbandingan. Dia juga bandingkan Malaysia dengan negara lain. Jadi dalam bajet akan datang ini saya lihat banyak benda yang mungkin besar tetapi ianya kritikal dan penting untuk kita membetulkan banyak hal. Jadi ia kena diberikan keutamaan. Dan pada masa yang sama di Labuan sebenarnya selain daripada perkara-perkara yang besar, penting, long term, kita banyak juga perkara yang urgent sebenarnya. Seperti yang saya katakan tadi, pipe ni. Pipe ini saya tengok mereka kena buat serentak. Kalau buat serentak pun akan makan masa bertahun-tahun. Bayangkanlah bertahun-tahun kita air putus dan kita ada methanol plant di Labuan. Yang mana methanol plant ini dia memerlukan air yang banyak untuk menyejukkan cooling system mereka punya plant. Ini plant yang memberikan keuntungan yang besar kepada Petronas dan seterusnya kepada negara. Dan pada masa yang sama ekonomi yang sangat merundum di Labuan ni, kita sangat memerlukan bajet-bajet perlu diturunkan ke Labuan, terutamanya projek-projek yang sudah tertangguh. Banyak projek yang sudah diluluskan seperti klinik kesihatan, satu klinik kesihatan di Labuan, di Berbuloh. Kita punya JTL yang itu dah launch, dah pecah tanah semua. Lepas tu quarters untuk Jabatan Kesihatan dah separuh buat. JTLKIM terbengkalai, masalah kawangan. Kompleks sukan, kita punya kolam renang public tu dah 10 tahun dah tak boleh pakai. Dan banyak lagi fasiliti sukan lain yang memang run down yang kita perlukan dan diumumkan setiap tahun ada 20 juta lah buat Sikidula dan sebagainya. Tapi saya cek implementasinya sangat slow dan
dan banyak kali yang diumum tu jauh lebih besar daripada yang betul-betul dilaksanakan. Beberapa masjid surau kita juga sebenarnya sudah banyak yang lulus belum dilaksanakan. Baik. Dan memang yang menjadi kekecewaan kepada rakyat lah. Datuk Rosman dah bercerita panjang aspirasi harapan rakyat bertemu dengan rakyat isu-isu di kawasan. YB Fahmi, untuk mengakhiri perbincangan kita ini, pertemuan bersama dengan penduduk di kawasan Lembah Pantai sendiri, apa aspirasinya, pengharapan yang besar pada tahun pemulihan COVID-19 2023 ini melalui bajet 2023? Ya, saya lihat ramai yang berharap bantuan dari segi sama ada modal, perniagaan, bantuan untuk rumah contohnya. Itu antara yang dia sering dengar, ya, masalah rumah. Bila kita lihat salah satu daripada kesan COVID ialah ramai yang hilang kerja ataupun kurang pendapatan. Tambah lagi mereka yang berniaga secara kecil-kecilan terkesan dengan kos harga barang yang meningkat mendadak. Jadi bantuan-bantuan seperti itu yang ramai harapkan. Bagi saya lihat ramai juga yang mengharapkan pembangunan di kawasan Kuala Lumpur berlaku dengan lebih terancang dan masa yang sama aspek-aspek seperti yang saya sebutkan tadi, persiapan untuk banjir dan juga musibah bencana akibat daripada kiamat kiamat iklim. Ya. Jadi itu satu perkara yang perlu diambil kira. Dan saya berharap lebih banyak insentif akan diberi dan seperti yang sebut di awal tadi, agensi-agensi dan kementerian-kementerian perlu mencari jalan yang lebih efisien dengan share the data antara mereka supaya kita boleh bantu lebih ramai. Saya rasa juga kena tambah ni bajet untuk Jabatan Kebajikan. Sekarang ini memang ramai sangat yang jatuh sehingga makan pun susah. Kena halau dari rumah pun. Saya 2-3 malam yang lepas di Labuan terkejut juga ada orang tiba-tiba satu ibu tunggal dengan 3 orang anak tidur tak jauh dari pantai sebab dihalau tak terbayar sewa. Dah lama tak terbayar sewa. Dan juga saya rasa bajet untuk penyeragaman harga lah di seluruh negara, terutamanya ini mungkin akan banyak membantu Labuan lah. Saya rasa Labuan antara tempat yang paling mahal lah di Malaysia ni sekarang. Memang sangat mahal. Baik, terima kasih kedua-dua panel kita, YB Fahmi Fazil, Ahli Parlimen Lembah Pantai dan juga YB Datuk Rosman Isli, Ahli Parlimen Labuan berkongsi cerita pandangan masing-masing berkenaan dengan menjelang pembentangan bajet 2023 pada 7 Oktober depan. Bagaimana kerajaan mengangkat suara-suara, bukan sahaja suara rakyat yang kami bawakan, suara ahli-ahli parlimen, pemain-pemain politik sendiri juga kami angkat untuk melihat bagaimana penyelesaian terbaik dalam mensejahterakan rakyat ketika tahun pemulihan COVID-19 ini. Saya Haris Ashraf Hasnan, salam hormat.